Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan izinnya kita dapat menghadirkan diri untuk sama-sama berada di dalam suatu majlis ilmu yang matlamatnya adalah untuk mendapat keredaan Allah SWT. Hari ini kita bersama mengikuti program tutorial skill untuk wanita membuat pencuci daripada minyak terpakai. Program hari ini adalah anjuran bersama Lujnah Pembangunan Keluarga Wilayah Persekutuan dan Lujnah Pembangunan Keluarga Bandar Tun Razak. Terima kasih diucapkan kepada pihak pengurusan Surau Asyakirin yang telah memberi laluan untuk program yang dilaksanakan ini. Program hari ini menggariskan beberapa matlamat yang hendak dicapai, iaitu yang pertama, memberi idea dan panduan tentang cara untuk menjimatkan belanja dapur dan boleh juga menjadi cara untuk menambah pendapatan. Yang kedua, memberi pilihan kepada kaum wanita untuk mendapatkan bahan pencuci yang tidak mengeringkan tangan dan mesra alam. Yang ketiga, menyampaikan mesej bahawa Islam adalah penyelesaian kepada setiap masalah dalam kehidupan. Untuk pengetahuan semua, program kita hari ini juga disiarkan secara live melalui FB Dewan Muslimat PAS Bandar Tun Razak di bawah program Anggun Seri Buat Apa Tu. Jadi sesiapa yang tidak boleh hadir dapat juga mengambil manfaat secara online. Jadi yang mengikuti secara online boleh like dan share agar ramai lagi yang boleh mendapat manfaat. Penonton secara online boleh juga mengajukan soalan sekiranya ada, insya-Allah. Soalan itu akan dijawab terus. Tanpa melengahkan masa, dipersilakan Ustazah Hajar Rahimah binti Abdul Rahim untuk mengendalikan tutorial membuat bahan pencuci daripada minyak terpakai. Dipersilakan. Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clear tak? Tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Kita harap semua orang dalam keadaan sihat sejahtera, sihat dan sejahtera, sihat fizikal, sejahtera jiwa. Jadi kita harap begitu. Begitu juga kepada para penonton secara live ni lah ya. Okey, untuk hari ni kita nak buat bahan pencuci daripada minyak terpakai. Ini minyak terpakai kan. Tadi ada juga yang bawa minyak. Jadi kita nak hasilkan bahan pencuci. Ni macam dah terhasil. Yang ni yang ada banyak lagi, yang tu ada banyak lagi. Dah boleh try tadi kan, rasa macam mana kesan cucian menggunakan sabun yang kita buat ni. Dah boleh try. Ada rasa minyak-minyak lagi tak pada bekas tu? Tak ada kan? Ini menunjukkan sabun yang kita hasilkan insya-Allah berkesan tanpa ragu-ragu. Okey. Sekarang kita nak teruslah ya kepada apa yang kita nak buat hari ni. Cuma balik kepada matlamat program kita tadi, yang kita nak dapat keredaan Allah SWT. Apa yang kita nak capai pada hari ini ialah kita cuba memberi idea dan juga laluan macam mana kita nak jimatkan belanja di rumah. Sebab apa? Sebab kita akan gunakan bahan yang murah, iaitu minyak terpakai. Mungkin boleh jual, sekarang ada orang jual kan? Boleh jual, boleh juga cara begitu, tapi kita ada peluang untuk menghasilkan barang yang kita boleh gunakan. Gimana kalau kita beli sabun pencuci pinggan lah setiap hari. Setiap hari kita pakai sabun pencuci pinggan. Biasa sebulan berapa botol pakai? Banyaklah juga. Taklah, mungkinlah tidak berbotol-botol, tapi banyaklah kan. Dan juga kita juga ada masalah. Kadang-kadang sabun pencuci pinggan tu tak sesuai dengan tangan kita. Kan? Banyak kes tangan kita jadi kering. Lebih-lebih lagi kalau banyak yang perlu dicuci lah. Dan apa yang kita buat ni bukan setakat boleh cuci pinggan saja, dia boleh juga cuci lantai, cuci-cuci lah. Sebab dia memang membersihkan. Kerana apa? Kerana ini bahan yang Allah ciptakan yang memang fungsinya membersihkan.
Ya, fungsi dia membersihkan. Okey, jadi tanpa buang masa lah, nak tunjuklah apa barang yang perlu ada untuk buat ni. Kita kena ada peralatan lah ya, peralatan yang kita perlu ada. Kita perlu ada penimbang digital. Ya, penimbang digital. Kita perlu ada ni, stand mixer ni. Kena ada ni. Yang ni beli tak mahal ni, RM50 lebih je. Ni, beli di Shopee lah, online. Boleh klik lah cari ya. Yang ni jenama dia Panalectric. Dia punya watt ni 850. Jadi disyorkan untuk beli yang kuasa dia tinggi lah. Ya, boleh carilah, cuba cari. Okey. Ini spatula perlu guna juga. Dan suka nak diberitahu kepada semua, bila kita dah guna ni, kita jangan guna lagi untuk memasak makanan. Ya, jangan guna untuk masak makanan, kita kena ketepikanlah, khas untuk membuat sabun saja. Okey. Dan untuk keselamatan, kita perlu menggunakan glove lah. Kita kena pakai sarung tangan, glove. Kenapa? Kerana bahan yang kita gunakan itu, dia mempunyai alkali yang tinggi ya, alkali yang tinggi. Okey, kita pakai glove dulu. Cuma kalau ada setengah-setengah keadaan, kadang-kadang kita terbuka glove, bila bahan yang kita guna buat sabun ni, bila terkena kulit kita, dia akan makan kulit tau. Ya, dia sebab dia alkali yang tinggi, dia akan menyebabkan kita gatal dan perik. Dia boleh melecur juga. Kalau kena kulit kita, macam mana kita nak buat? Bila kita basuh dengan air pun dia tak hilang mana pun. Cara dia ambil apa-apa yang asam lah, asam keping ke, selimau ke, sapu. Dia akan neutralkan alkali tu. Sebab dia asid kan? Asid lawan alkali, dia neutral. Jadi itu tips dia lah ya, bila kita berhadapan dengan situasi tu. Sebab sebenarnya kadang-kadang di rumah kalau saya buat, saya tak pakai glove lah. Saya tak pakai. Okey. Jadi ini peralatan. Jadi barangnya apa yang kita nak gunakan? Kita akan gunakan ini ya. Disebut sebagai potasium hidroksida, KOH. KOH ni. Ini kan nak beli kat mana pun sama, beli online. Beli di kedai, tak tahulah nak cari kat mana. Ya, ni cari Google je, type je. Nanti kita akan type nama ni dalam grup ya. Nanti boleh tengok ejaan dia. Okey, kita akan gunakan air. Saya gunakan air sejuk. Air. Lepas tu minyak lah. Sebab kita hari ni nak guna minyak terpakai, jadi kita guna minyak terpakai lah. Okey. Sebenarnya tak minyak terpakai pun tak apa, tapi sebab kita nak tunjuk minyak terpakai, kita gunakanlah minyak terpakai. Okey, jadi kita teruskan kepada proses nak buat dia. Jatuh pula. Okey, proses nak melaksanakan kita punya sabun ni. Ni sebenarnya air ni saya dah timbang siap-siap. Air, minyak ni pun saya dah timbang siap-siap. Resepi dia yang saya share dalam grup tu ya. Minyak 600 gram, air 400 gram. Ini KOH ni kita akan masukkan sebanyak 132 gram. Kalau kita nak buat banyak, kita gandakan sajalah. Ya, ganda. Ini cukuplah, saya dah nak tunjuk cara saja ya. Okey. Jadi sekarang kita terus je guna ni. Ini cara pantas lah sebenarnya. Saya akan masukkan KOH ni dalam ni terus, supaya saya boleh terus timbang lah. Jadi saya letak di atas penimbang. Kan kalau penimbang digital kita boleh adjust kan. Kita boleh adjust untuk jadikan dia kosong. Okey. Sekarang dia kosong. Jadi saya nak masukkan 132. Jadi bila kita masukkan KOH ni, saya nak semua orang ingat ya, kena berhati-hati lebih. Jadi tutuplah mulut, semua pakai mask lah. Pakai mask. Minta tolong tutup kipas kejap.
Okey. Saya akan masukkan sebab kita tak nak dia terbang. Sebab saya pakai mask. Orang lain pakai mask juga tapi takutlah kena kulit ke apa kan. Ni langkah berjaga-jagalah. Okey, 130. Ni dalam bentuk, ada dalam bentuk kepingan yang saya beli ni. Dia tak mahal sangat sebenarnya. Ni tak mahal. Okey, 132 saya terus masukkan. Dia memang macam ni garam. Kalau masuk situ. Okey dah. Dia kena hati-hati sebab kalau terkena tu tadi seperti yang saya sebut tadi menyebabkan kita melecur. Kalau terkena binatang bahayalah. Jadi kalau buat di rumah ada anak-anak kecil tu lagilah kena berhati-hati ya. Jangan adalah dekat kita. Okey, sekarang kita berkacau lah sampai dia larut. Bila kita masukkan ni dia panas. Dia akan menyebabkan suhu air tu menjadi panas. Sebab itulah saya guna air batu. Supaya taklah panas sangat. Itu cepat dia sejuk nanti. Okey, kita kacau sampai dia larut betul-betul lah. Saya beli hari tu 2 kilo 17 ringgit 2 kilo. Ada yang harga macam tu. Dia harga di Shopee tu kan berbagai-bagai harga. Jadi boleh pilih lah mana harga yang lebih murah. Kalau sekilo tu boleh pakai banyak lah sebenarnya. Banyak sangat dah dapat. Ni baru 132 gram. Jadi sebab kita pakai air batu, dia tak panas. Kalau pakai biasa kita akan rasa panas. Dia memang panas. Dia jadi panas. Okey, kita kacau dia sampai dia larut. Sampai kita dah tak nampak lah kepingan dia lagi ya. Sampai kita tak nampak apa-apa. Ni hati-hati ya. Memang kena berhati-hati dengan benda ni. Sebab apa? Seperti yang saya sebut tadi, kalau terpercik kena tangan kita boleh melecur lah. Macam tu. Apatah lagi kalau kena mata. Jadi memang kena hati-hati. Sekarang sebab dah siap ni boleh pasang kipas balik. Boleh. Okey, kita nampak dia dah tak ada lagi dah. Ni dah betul-betul hancur. Dia memang kena pastikan betul-betul hancur. Okey. Ini bekas ni standby, senang nak letak. Peralatan kita dah pakai. Kat sini. Ni letak ke tepi dulu. Okey, sekarang kita dah boleh campurkan dengan minyak. Minyak ni tadi seperti yang saya sebut, saya dah timbang. Ni dah timbang tadi 600 gram. Okey. Sekarang kita masukkan. Masukkan aja tengok bila masuk dia nampak bertindak balas. Okey. Okey. Simpan dulu ni. Ni bekas ni nanti jangan campur, jangan letak makanan lah sebab ada letak benda ni. Okey, kita gunakan dulu spatula. Kacau. Okey, dah kacau ni. Sekarang kita nak gunakan mixer kita lah. Okey, kita gunakan mixer kita. Sudah. Okey dah.
Hati-hati juga ya, jangan sampai terpecik. Kita bagi dia rehat dulu. Kita tak terus blend sampai berterusan ni. Kita bagi dia rehat dulu. Sementara bila kita rehatkan dia tu, kita tutup lah. Tutup. Kita rehat sebentar. Lebih kurang berapa minit lah. Lepas tu kita boleh buat benda lain lah. Sekarang nak tunjukkan, kalau bila kita dah buat ni, dia akan jadi sabun tu selepas 6 jam. Selepas 6 jam tu dia dah jadi. Dah boleh pakai. Tapi belum cantik lagi. Sampai macam ni tadi berapa minit, kita diamkan sekejap. Ni boleh siap lagi. Nanti kita akan ulang lagi. Okay, sekarang kita buat benda lain lah kan. Jadi nak tunjuk ini yang dah terhasil. Daripada ni, setelah dibiarkan beberapa hari lah ni. Jadi kalau 1 hari, dia dah boleh pakai. Cuma dia mungkin tak cantik sangat lagi lah. Tapi sebenarnya kita tak kisah sangat. Rupa tu yang penting dia berkesan kan. Memang dah boleh pakai. Tapi kurang cantik. Biasa orang suka nak tengok macam transparent, macam yang jual di kedai kan. Tapi nak kata sama sangat seperti jual di kedai tu, taklah. Tapi hasil dia insya-Allah lebih baik daripada yang dijual di kedai lah. Rupa dia mungkin lah. Okey, yang ni yang dah lama dah. Ni dah buat lama. Bila dah jadi macam ni? Ini dah ada kot dalam sebulan dah kot. Bila dah buat macam ni, dia boleh simpan tau. Boleh simpan bertahun. Relax lah kita dah siap jadi macam ni. Boleh. Jadi kalau misalnya nak ganda-gandakan ni, tadi kan satu bancuhan kan. Jadi nak gandakan boleh gandakan. Setakat mana kita mampu lah, bekas kita besar mana. Tapi janganlah banyak sangat, nanti tak mampu nak blend pula. Kan? Ni dia belum keras lagi. Dia dah semakin lama nanti akan semakin pekat. Okey. Jadi bila kita nak gunakan dia sebagai sabun, kita ambil sikit. Kita sayang lah nak pakai. Kalau nak jual tu cerita lain. Ni kalau nak pakai guna sendiri, kita bancuhkan sekadar untuk pakai sendiri je lah. Jadi kita ambil sikit. Lepas tu masuklah dalam air. Kita cairkan dalam air. Nisbah berapa? Ratio boleh nak 1:1, 1:2, 1:3 ataupun 1:5. Kita nak cair pun boleh. Betul, ini ibu dia. Ibu. Yang ni, ini yang saya dah cairkan. Ini dah saya dah cairkan hari. Ni semalam saya letak. Semalam nak kacau, saya letak dia dalam air, biarkan aja. Biarkan saja, nanti dia akan cair lah. Ni dah boleh guna lah. Ini sabun yang sempurna dah ni. Itu air. Itu air untuk buat ni tadi. Ni air. Ini bukan sejuk, ini simpan kat luar je. Yang ni. Ini yang dah cair. Ini yang dah cair. Ni yang ni kita campur air.
Ni kita pakai jimat-jimat lah. Ambil sikit-sikit. Dapat banyak ni. Kita boleh dapat banyak. Ni, kalau sudah kat rumah sendiri pakai, tak tahulah berapa lama. Boleh dapat banyak. Okey? Sementara nunggu yang ni, kita buat satu bancuhan lagi sebab saya buat 2 set. Supaya boleh tengok lagi sekali ya. Saya tunjukkan sekali lagi. Okey, boleh tutup kipas semula. Kita kalau siapa-siapa pandai berniaga lah. Tapi kita ni taklah ajar siapa pandai berniaga kan. Nak niaga dia kena. Alamak. Boleh je. Cuma cikgu yang ada hari ni tak. Air ni tadi 400 gram. 400. Jadi campur itu jadi 1000 gram lah. Okey, kita tambah. Ini kita nak buat bancuhan yang kedua. Dah kosong dah. Bekas ni jadi sengit pula. Sebab dia letak dalam peti ais tadi supaya dia beku. Okey dah tu. Dia tak boleh dimakan. Benda ni bahaya dimakan. Jadi maksudnya bila nak buat tu kena hati-hatilah ya. Ya? Bila dah jadi sabun dia tidak bahaya. Tu kena tunggu betul-betul dia cukup masak tu. Kita kata masak lah istilah dia. Bila dah jadi sabun dia dah bagus dah. Bila dah jadi sabun tu pH dia dah neutral. Dia bukan lagi tinggi. Yang ni tinggi sangat. pH dia ke alkali dia sangat tinggi. Okey. Sementara dia nak pastikan dia cair betul, kita ulang balik yang ni tadi. Yang ini tadi. Ni biar dulu. Kita nak sambung lagi. Blend lagi. Sekali lagi diingatkan, hati-hati. Jangan sampai terpecik ya. Mungkin kalau nak selambat lagi pakai mata ke, kan? Takut kena mata. Pakai face shield ke. Kita buat ini. Campurkan. Kalau rasa kat sini memang rasa panas ya, panas.
Kat dalam FB ada orang tanya soalan ke tak ada? Jadi kalau nak pakai minyak tak terpakai pun boleh. Minyak yang kita dari rumah tu kita tapis lah dulu minyak tu. Supaya abuk-abuk tu tak masuk. Okey, kita bagi dia rehat sekejap. Tutup. Masa dia bagi rehat tu tutup lah. Okay, sekarang tunjuk yang ni lagi. Biasa kan kita suka sabun yang macam jelly-jelly, gel-gel kan. Dia macam mana nak buat dia bagi dia macam tu. Macam bergel-gel tu. Caranya ialah letak garam. Masukkan garam. Bancuhlah garam. Kalau macam ni lebih kurang 1 kilo tadi kan? Lebih kurang 1 kilo, lebih kurang 1 liter jugalah, lebih kurang je kan? Walaupun dia tak betul-betul sama tapi lebih kurang. Kita letaklah 1 sudu besar garam. 1 sudu besar garam. Jadi kita kena cairkan lah. Macam tolong cairkan. Air panas tu lagi cepat. Macam sangkat ni je, sikit je. Macam tu je. Okey, garam tu kita cairkan. Kita boleh ulang lagi. Kita ulang lagi. Air panas tak ada? Boleh. Ni yang mula-mula tadi ya. Yang mula-mula lebih pekat. Kalau dia payah nak cair, boleh tambah sikit lagi air. Dah. Okey. Tutup je. Tutup. Dah. Oh, lagi. Letak sikit air lagi lah.
supaya dia Kak Jah boleh tunjuk letak tangan dengan air, lepas tu tak sabun sikit. Nak tunjuk banyak buih. Letak sabun sikit dekat tangan Kak Jah, lepas tu letak air, buih-buih nak tunjuk banyak buih. Macam ni, pusing. Ada keluar tak? Ni saya buat. Tolong tangan Kak Jah. Pergi ambil air. Dengan kedang air baru. Dah? Okey, nak tunjukkan bila kita letak garam. Bila kita letak garam, dia akan... Kau tak nampak? Nampak tak? Ni masukkan garam. Tengok bila kita masukkan garam. Okey, macam tu. Dia akan jadi, dia akan macam jelly lah, dia akan pekat. Yang ni berketul-ketul dia tak apa. Ni tinggal biar je, nanti dia akan cair. Dia akan jadi okey lah. Macam ni dia dah mula memekat dah sebenarnya. Dah memekat. Jadi kita biarlah dia kejap. Okey. Kita sambung lagi yang ni. Kita sambung lagi. Kak Jah tunjuk berbuih ke tak? Buih. Letak air banyak supaya nampak lagi banyak buih. Bukti ada banyak buih. Sebab orang kalau nampak sabun tak ada buih, orang tak puas hati. Okey, kita pun buat lagi, kita ulang lagi. Sekarang ni semakin pekat. Just tadi datang nak tu. Okey. Just dah ambil tu. Okeylah, betul. Bila dah pekat ni kita bolehlah buat macam ni, tak adalah takut terpecik. Macam mula tadi kan dia macam terpecik sikit kalau kita buat gini. Tapi dah pekat ni okeylah kita boleh. Tahu kan semakin pekat ya. Tapi belum selesai lagi. Dia memang macam inilah proses dia ya. Banyak-banyak kali kita kena ulang. Sebab yang ni macam ni kan nampak dia ada minyak. Dia macam tak betul-betul bercampur lagi. Jadi kita kena blend je sampailah dia betul-betul sebati lah. Blend lagi. Jadi bolehlah selang-seli tu dengan buat aktiviti lain kan. Tak adalah macam kita nunggu dia je. Okey, kita rehat dulu. Rehat. Kita tutup. Sebenarnya ni kalau rasa dia panas tau. Dah mula panas. Benda panas tu maksudnya dia dah bertindak balas lah. Okey. Kita biarkan ke tepi. Sekarang kita tengok balik yang ni. Sebenarnya kalau nak buat ni tak payah usik-usik pun.
Ni sebab tak ada kerja, kena osik lah benda ni. Okey. Kalau nak cepat tu pakai apa? Tengok dia dah mula dah. Dia dah mula jadi jelly lah. Allah. Yang ni tak apa, ni sabun kena tangan tak ada masalah. Ni okey je. Ni sabun dah ni. Kan sebaik saja dia mencair, itu pun dah sabun. Itu dah selamat dah kena kat kulit kita, tak ada masalah. Yang tak okeynya yang ni. Ni belum selamat, kena kulit. Kan dah ni. Kajal, cuba Kajal pegang kat tepi ni. Berbuih-buih ni Kajal, jadikan dia ni, ambil yang tepi tu. Semua tu selit sampai atas. Kalau Kajal pergi cuci tangan Kajal. Sabun lah tu. Ya. Tambah air sikit ni. Ni agak terpekat ni. Tambah air, kita kan tak suka sabun pekat macam ni. Boleh je tambah air. Kalau dipekat dia jadi sabun buku. Ya? Kalau dipekat dia boleh jadi sabun buku. Sabun buku tu dia kena pakai bahan lain, dia bukan bahan tu. Bahan lain. Ini bahan ni memang untuk cair saja. Dia kan macam nak cairkan tadi guna air apa? Yang disyorkan guna air penapis. Sebab kata air paip ni mungkin ada karat ke apa. Jadi saya pun tak pernah cubalah air paip. Jadi pakai air penapis lah. Penapis tak kisahlah nak jenama apa pun. Okey, dia macam cair sikit. Ini pun tak lengkap lagi pencairan dia. Jadi kalau cair lagi, dia lagi pekat lah ni. Sebab apa? Dia punya jelly tu banyak. Okey. Kalau nak wangi, ini tak wangi. Tapi dia dah cukup sebagai sabun. Kalau kita nak jimat duit, tak payah pakai pewangi. Pakai ni je. Sebab kita punya matlamat tu untuk membersihkan. Dia memang dah boleh membersihkan. Ketul ni tak apa. Tapi sebenarnya dia akan hilang ni. Dia akan hilang ketul ni. Dia akan mencair. Tunggu besok memang tak ada dah. Memang tak ada cair ketul-ketul ni. Kalau rasa agak pekat, macam sebut tadilah, tambah air. Okey. Dia kalau nak jual tu sebenarnya macam kita ni, kita tak adalah letak bahan pengawet ke apa. Kita pun tak pastilah boleh tahan lama mana. Cuma setakat ni untuk kegunaan kita tu memang dah lepas. Ataupun kalau kita nak buat, nak jual pun dalam komuniti ke, macam tu okey lah. Kita berpakat-pakat buat. Okey juga sebenarnya cara untuk menjimatkan belanja lah tu kan. Tapi kalau nak komersialkan tu mungkin kenalah ada ikut peraturan-peraturan komersial lah. Ini tak ajar komersial. tak tahu label tu. Okey. Jadi maksudnya untuk setakat nak jadi sabun tu dah tahulah ya. Kalau nak wangi macam mana? Kalau nak wangi letaklah pewangi. Macam ni, tapi pewangi sebenarnya mahal. Pewangi harga mahal macam ni pun dah harga dia 200. Ni. Jadi tak payahlah kita habiskan duit kat situ. Kan? Kalau nak cantik, letak color. Pewarna makanan je. Sikit je letaknya. Ni tak ada bau. Tak sikit je, setitik je kot. Ini pun ada color warna kuning. Sikit je. Macam yang dibuat tu lah. Terlebih garam. Pekat sikit. Garam ni dia tengok jenis garam. Sebab garam pun tak sama jenis kan. Tapi kalau macam ni tadi saya letak satu sudu besar. Ni tadi saya letak satu sudu besar. Dia pekat. Mungkin kena kurangkan sikit. Macam 3/4 ke. Senang cerita, kita goncang je. Okey. Kalau nak sabun badan, sebenarnya sebab ni minyak terbakar macam tak gamak. Nak sabun badan, pakailah minyak tak terpakai. Boleh. Buatlah guna minyak tak terpakai. Ni sebab sabun goreng ikan semua tu kan. Ada cili lagi. Si pinggan je lah.
Nak cuci baju, bersih juga baju. Cuma bau tu tak jamin lah. Bau segar tu macam tak ada lah kot. Dia kena nak buat sabun cuci baju, kena cara lain lah pula. Bersih-bersih tapi dari segi bau segar tu tak. Ni kalau nak cuci kain-kain pengelap dapur okey je. Dia boleh bersih dia sangat membersihkan. Dia paling senang nak hilangkan kotoran. Sebab ia daripada minyak. Kan kalau orang susah-susah nak cuci baju yang putih, yang degil-degil kotoran tu, orang pakai sabun mandi kan. Ni lah. Maksudnya dia macam tu lah. Diorang tadi dah ambil ke jug semua tu dah. Jug dengan dah. Tapi yang kita bagi cender hati hari ni ada wangi lah. Ada bau wangi. Okey, kita sambung lagi yang tadi. Tengok kan ni macam, tapi dah hampir nak sebati betul dah. Kalau pegang ni pun dah sepanas. Panas maksudnya dia dah proses nak menjadi sabun lah. Ni kan nampak macam ni. Ni ada lagi tak sebati. Kita blend lagi. Dia macam, ya? Sampai sebati. Sebab ni macam ada lagi minyak tak sebati, tak campur. Hari kita kena blend sampai kita tak tengok lagi ada minyak. Ya. Lepas tu kita kena tengok. Nak kata berapa kali tu tak jam, ikutlah. Jadi kalau tak ada benda ni tak jadilah. Sabun tak jadi. Ada nak rasa? Nak try? Kak Sal nak cuba? Pakai glue. Tepi Kak Sal. Oh takut ya terkena. Yalah. Kita tengok jam dah pukul apa dah kita ni? Oh, awal lagi. Nanti kalau cuba buat, apa-apa masalah boleh tanya dalam grup lah. Ya. Dia blender lain tak pakai blender ni. Macam ni je pakai. Blender lain macam mana? Lebih baik macam ni. Sebab dia pekat. Nanti kalau nak buat sabun yang ketul tu pun pakai blender ni juga. Okey lah, boleh je pakai. Kalau nak buat sabun ketul, bukan pakai benda ni. Nama dia sodium hydroksida. Boleh beli juga dekat ni, online ada. Dia dah semakin pekat. Okey, semakin pekat. Kita bagi rehat lagi yang ni. Yang ni kita bagi rehat. Kita buat yang ni pula. Sebelum tu nak cerita. Ni kan kita sebut tadi alkali kan? Alkali. Rasa-rasanya alkali ni, perkataan alkali ni daripada orang putih ke orang Arab? Cuba jawab dulu soalan. Tak tahu? Kita biasa dengar orang belajar sains kat alkali tu kan? Perkataan alkali tu sebenarnya berasal daripada alkoholi. Alkoholi tu bahasa Inggeris, bahasa Arab. Arab. Maksudnya orang Inggeris yang belajar daripada orang Arab. Kerana orang Islam dah buat sabun, ada dijumpai manuskrip lah menunjukkan pembuatan sabun ni dah berlaku pada tahun 1200. 1200 tahun dulu, pada tahun 1200 Masihi lah.
Dia lebih kurang macam 400 tahun selepas kedatangan Islam. Orang Islam dah buat sabun. Ya, buat sabun macam mana? Mereka menggunakan campuran minyak dengan alkali. Sama lah, kan? Dan sebenarnya, kita buat sabun ni, siapa yang pelopori? Orang Islam lah sebenarnya. Ya? Bukanlah orang Barat. Sebab kita kan dengar kalau macam benda-benda yang dicipta tu datang daripada Barat. Tapi sebenarnya orang Barat yang belajar daripada orang Islam. Sebab alkali tu pun bukan perkataan daripada bahasa Inggeris, tetapi perkataan daripada bahasa Arab. Alkali. Alkali itu merujuk kepada bahan garam. Dia sejenis garam lah. Ya? Jadi itu maha besar ya. Allah yang diciptakan pada kita dia bahan yang boleh kita gunakan untuk memudahkan proses mencuci. Sebab Islam kan menyuruh kita menjaga kebersihan. Jadi ulama-ulama zaman dahulu mereka teruja nak cari jalan macam mana nak mencari jalan supaya boleh membersihkan dengan mudah. Daripada itulah terhasil ciptaan sabun. Okey. Jadi dia disebut sebagai salah satu daripada barang yang dicipta oleh orang Islam. Dia sebenarnya sabun ni. Sabun dalam bahasa Arab pun sabun tu ialah sobun. Sobun. Sebenarnya. Jadi kagumlah kita dengan agama kita. Okey, kita sambung lagi. Ulah dulu orang Islam yang buat sabun. Tiba-tiba kita tak pandai buat sabun. Tidakkah rasa macam apa? Tak patutnya. Kan macam itulah. Patutnya kita lah yang pandai. Minyak apa boleh guna? Apa-apa minyak lah boleh pakai sebenarnya. Dan setiap minyak tu dia ada fungsi yang berbeza. Ada minyak dia fungsi dia kuat membersihkan. Contohnya minyak kelapa sawit, minyak kelapa dia kuat membersihkan. Lagi kalau minyak zaitun dia membersihkan tapi dia lebih melembabkan. Kalau minyak ada lagi minyak jarak ataupun minyak kastor tu dia membanyakkan buih. Buih dia lagi kaya lah. Walaupun sekarang kita tak ada buih, tapi kalau pakai minyak tu buih lagi banyak. Kita akan blend sampai mesin kita tak boleh bergerak. Ataupun sampai kita nampak dia tak ada lagi lah pemisahan antara minyak dengan air. Jadi sebenarnya bila kita dengar pasal sabun, kita tak pelik lah kalau dulu timbul lah isu ragu-ragu pasal sabun. Kenapa? Orang kata apa? Minyak lah kan? Sebab dia memang boleh buat. Memang boleh buat sabun. Minyak binatang memang boleh buat. Tapi kalau dah ada pengesahan kata halal, kita tak payahlah cari pasal pula. Kan? Kita aku sajalah. Itu ya. Cuma kita sebagai takkan kita ni nak menjadi orang yang mengharap pada orang lain saja untuk barang-barang kegunaan kita, kan? Sepatutnya kita boleh buat sendirilah barang kegunaan kita. Tak ada soalan? Minyak bercampur? Contoh macam mana? Minyak masak campur dengan minyak yang kita kata dah lembab. Memang boleh. Itulah resepi-resepi istimewa. Dia ada resepi-resepi istimewa lah. Campuran minyak ini, minyak itu.
Tak payahlah kalau sekadar cuci pinggan pakai minyak ni je. Cuci pinggan sekadar minyak ni saja. Kalau nak buat shower gel tu pakai minyak zaitun. Ni masih ada lagi. Maksudnya belum jadi lagi. Kita kena blend lagi lah. Masih lagi. Semakin pekat. Kan kita punya blend pun tak boleh lah berterusan kan, nanti rosak. Tu kena berhenti tu. Ni dah hampir dah siap lah dah sebenarnya ni. Sikit lagi. Blender pun dah panas. Tapi blender panas biasalah, bukan perkara yang menakutkan. Ini biasa Kita kasih rehat sekejap. Dia sebenarnya dah hampir dah ni. Sebab bila kita buat macam ni, dia dah jatuh. Dah jatuh daripada ni. Hampir-hampir. Bila kita biarkan macam 15 minit, kita tengok ada lagi tak minyak yang keluar. Kalau ada, kita blend lagi. Tapi kalau dia ada keluar ke tepi-tepi macam tu. Tapi kalau misalnya dah keras, okey lah. Biar je. Kita balik dulu sabun kita tadi lah. Katalah nak juga letak pewangi kan. Sebenarnya kalau saya biasa buat, saya biar dia cair betul baru saya letak pewangi. Tapi hari ni tak sempat kot. Dia pekat lagi. Memang terlebih garam lah tadi. Ni terlebih garam pun cerita. Sepatutnya dia tu lah, kualiti garam dia tak sama. Kan ada garam dia letak banyak tu okey. Ada garam tak okey. Dia macam terpekat sikit. Ya. Tak sedap lah pula nak keluar dari botol susah. Shampoo lagi. Allah. Kalau nak letak pewangi tu letak je lah. Tapi macam tak perlu pun tak apa. Kalau pewangi, sebenarnya pewangi pun kita kena tahu. Pewangi ada juga yang tak baik untuk kita lah. Kan yang pewangi sintetik tu dia tak bagus. Kan maksudnya bila kita cium tu, dia sebenarnya menyebabkan racun masuk dalam badan kita. Ada kan? Jadi hati-hatilah. Jadi biasanya kalau yang murah-murah tu bahaya juga. Jadi daripada bahaya, baik tak payah. Kan? Tak payah wangi, okey je. Yang ni mahal punya. Bau nanas. Ada sekarang soalan setakat ni. Boleh buat. Kena beli ni lah. Kena beli ni. Kalau dah rumah ada penimbang, okey dah. Kalau penimbang yang biasa tu takut tak tepat. Tapi sebenarnya boleh juga. Kalau tak boleh, penimbang yang biasa tu boleh. Tak semestinya mesti nak pakai yang digital je. Okey. Ni esok ni memang hilang lah. Tak ada ketul-ketul ni. Ni hari ni macam ni lah. Ada tadi resepi dia. Ni dah panas. Cuba rasa. Cuba kat bagian rasa tepi. Panas kan? Panas. Tak bangun, mereka rasa. Rasa kat sah. Ni tak apa, tak kena. Pegang badan dia tu. Dia panas. Maksudnya dia sedap. Dia dah berlaku proses macam penapaian lah. Kan tapai panas masak kan. Macam tu lah. Ada minyak-minyak ni masih kena. Masih lagi nak blend sikit lagi. Blend sikit lagi. Dia hampir jadi tapi belum betul-betul lah. Belum cukup. Kita buat lagi.
Kita buat lagi. Dia sebenarnya dah semakin pekat. Ni pakai nombor 2 yang lebih kuat. Dia dah pekat. Yang ni ada dia 2 butang dia. Yang satu ni macam slow sikit. Nombor 2 tu dia kuat sikit. Sebab dia dah pekat, kita pakai lah yang nombor 2. Dia sebenarnya kalau macam letak garam tu tadi, kita letak sikit dulu, betul tak? Tak apa. Kalau kita nampak cair, kita tambah lagi. Macam tu. Tadi kopi dia lebih. Tuang. Mula-mula dia tak pekat. Tak ada garam tu. Dia pekat. Macam tu lah dia. Macam bau hangit dah. Blend kita ni. Okey, kita dah cukup dah ni. Okey. Cukup lah kiranya ni. Dah pekat dah. Kita tutup. Proses seterusnya ialah kita nak bagus lagi, kita boleh buat macam ni. Kita boleh bungkus supaya haba dia tak terlepas. Lagi lama panas supaya lagi bagus lah. Macam tu. Bungkus macam ni. Ataupun kalau kita ada bekas macam ni, bekas macam ni, masuk je dah ni. Sebab dia akan mengepung haba lama lah. Okey. Kita biarkan 6 jam. 6 jam dia dah jadi. Selepas 6 jam dia dah boleh pakai. Dia dah boleh dicairkan. Boleh cairkan macam yang tadi. Tapi tak berapa cantik lagi. Dia macam keruh-keruh macam tu. Kalau nak cantik, boleh tak ambil contoh yang tu satu? Minta satu. Okey, sekarang kita biarkan je lah. Habis cerita ni. Cuma nak tunjuk paste ni. Sebenarnya dia tak ada bau dah. So dia orang bau. Tak ada bau minyak goreng dah. Tak ada bau minyak ikan. Ni kalau macam ni nampak jernih kan? Jernih lah. Boleh lah kan? Jernih. Kan dia jernih macam ni. Kan? Ni sebab dah lama dah tak apa. Sebab tu dia jernih. Ya, nanti akan diberi sebagai cedah hati. Okey. Okey, dah boleh cium bau dia, tak ada bau minyak goreng dah kan? Dah tak ada. Jadi kalau nak basuh baju sebenarnya boleh, cuma dia tak bau wangi lah. Kalau nak wangi tu kena tak pewangi pada sabun tu. Okey? Jadi itu paling basic sekali untuk kita buat ni, untuk kita buat sabun pencuci. InsyaAllah boleh. Kalau yang banyak tu, dia dapat berapa kilo sebenarnya bila dicairkan. Yang macam kita buat tadi tu, dah penuh macam ni tu, paste tadi tu, kita boleh dapat, kita sebenarnya boleh dapat sampai itulah nisbah, boleh nisbah 1, nisbah 2, nisbah 3.
Ataupun suka hati lah nak banyak mana. Kakak ni, botol ni dapat banyak mana? Yang besar tu rasanya sebanyak satu ni je. Yang besar tu. Dapat 10 liter. 10 liter. 10 liter pakai satu bekas tadi. Sabun dia cuma minyak tadi 600 gram saja kan. 600 gram minyak, air, lepas tu dia punya tu tadi cuma 132 je. Kita boleh dapat satu tong tu. Banyak lah kan? Kita boleh dapat banyak lah sebenarnya. Jadi kalau untuk kegunaan sendiri ataupun komuniti, sesuai. Kalau nak usahakan nak jual pun boleh. Cuma kita boleh beritahulah kepada jual kawan-kawan kita, ini sabun yang tak ada bahan pengawet. Sabun yang tak ada bahan pengawet ni mungkinlah tak boleh simpan sampai setahun. Paling-paling tinggi mungkin sampai 6 bulan ke, itu sajalah. Macam tu. Tapi kalau kita dah beritahu awal, orang pun tak boleh salahkan kita kalau sabun tu rosak kalau disimpan lama sangat. Kalau nak jual kena beritahu macam tu lah. Okey. Rasanya tamatlah dulu lah kita punya ni penerangan macam mana cara buat sabun ni. Boleh buat tak? Itulah. Order saja, order. Yang ni panah elektrik. Panah elektrik. Nanti saya share dalam grup nanti share dalam grup. Semua akan share dalam grup. Nanti bila dah cuba buat pun boleh tunjuk dalam grup lah. Apa masalah pun boleh tanya di situ. Ya. InsyaAllah sebenarnya tidak complicated mana pun nak buat ni. Tadi kan ada tengok cara dia, tak susah mana insyaAllah. Jadi rasanya setakat ni dulu. Maknanya yang ini memang sabun untuk cuci pinggan lah. Yang sangat-sangat risaukan cuci pinggan ataupun cuci dapur kita. Cuci lantai okey. Ya, dia membersihkan, dia senang membersihkan. Ya. Multi purpose. Kalau nak buat shower gel pun silakan. Tak ada masalah. Bersih, dia membersihkan juga. Okey. Kalau nak wangi tadi macam itulah. Dia letaklah pewangi. Okey. Tadi kan dah cuba kan, dah tengok buih ada banyak. Ni mencuci, apa dia? Botol kecil ni? Boleh. Saja. Dia kan jernih kan? Okey. Kalau macam ni kita jual, kalau kita buat untuk komuniti, bolehlah kita jual tengah kalau plastik lah kita tempat hidupnya kan. Mungkin kita boleh perkenalkan apa? Kita boleh berkongsi dengan komuniti buat bekas sendiri. Kan? Macam kita orang dekat Taman Jaya, kita ada berarti. Aha. Murah, tapi kita pakai memang aplikasi 4 bulan kita bawa yang baru. Jadi bolehlah kalau untuk koperasi sesuai sebenarnya untuk kegunaan kita bersama. Macam tu Okey, kalau tak ada soalan kita memang berhenti setakat ni je lah. Kita boleh berterusan berinteraksi dalam grup kita. Jadi nak serahkan majlis kepada pengerusi. Okey. Terima kasih Ustazah. Diharap semua balik ni boleh buat lah Untuk rumah faham balik kita semua. Okey. Sebelum balik nanti sila ambil tanda hati dengan apa tu, ada sedikit makanan dan minuman. Kita sudahi majlis kita dengan tasbih kepada Rasulullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta